Bawang satu. Bawang merah. Ikan bilis sikit. Bukan sikit lah. Banyak sikit. Cili. Sebab saya nak buat nasi goreng Amar. Assalamualaikum. Alamak, panas kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita duduk kat sini kita duduk tempat lain Saya ingatkan nak belanja taman. Nama pun tajuk Back to the Basic. Okay, patutnya back to the nature lah Tapi panas pula. Okay, jap. Ikut saya round lah. Kita ni apa? Plannya lain kan kadang-kadang. Jap. Korang sihat? Hai. Thank you for the watching. Saya hari ni insya-Allah lah. Jika tak ada aral, jika diizinkan Allah, saya live tu tak lama. Tolong share kepada kawan-kawan. Untuk pengetahuan, live semalam saya padam. Dan actually sebelum ni pun ada beberapa live yang saya padam. Sampai mak saya WhatsApp, kenapa padam live? Sebab mak saya tekan button share kan. Sebab adalah yang dia terpikat nak dengar balik ke, ataupun dia nak saja nak share kan. Sebab content dia bagus. So mak saya tanya kenapa padam live. Saya tak ada jawapan, saya gelak je. Saya cakap mak, memang saya kadang-kadang padam. Sebab salah satu cara saya menghargai orang yang join live. Orang yang join live secara live. So, tu mak saya kata ramai tengok tu. Dia kata, tapi itulah. Tu cara lah, cara. Okay? So, saya pun tak tahu kalau live ni saya padam lagi ke apa ke. So, ajak kawan-kawan tengok. Dia kadang-kadang macam ni. Jujur lah, saya jujur. Tadi saya baca doa kan. Kadang-kadang bila kita bercakap, bukan kita lah, saya bila saya bercakap, bila you pernah tak duduk kat tempat yang kita tengah berucap atau kita tengah bercakap, kan? Kadang-kadang fikiran kita laju tau. So cara kita cakap pun automatik laju. Selaju kita punya idea dalam kepala otak. So kadang-kadang kita akan berlebih-lebihan dalam bercakap. Yang berlebih-lebihan tu yang saya nak elak, untuk dia lebih spread, untuk dia lebih ramai yang dengar saya. Yang berlebih-lebihan tu, orang tak perasan apa yang berlebih-lebihan tu, saya sendiri perasan. So kadang-kadang saya padam terus. Walaupun contoh saya cakap 10,000 patah perkataan contoh yang saya perasan saya berlebih-lebihan cakap tu dalam 100 lebih patah perkataan. Just small percent saja. Tapi sebab itu saya padam. Sebab saya takut jika dikatakan berlebih-lebihan. Dan supaya moga Allah jauhkan saya daripada perkara-perkara, sama ada percakapan ke perbuatan yang melampaui batas. Puan nampak sedih tak, Lily? Saya okey. Saya tak sedih. Alhamdulillah saya nampak okey. Okey lah, kalau nampak macam sedih tu sebenarnya saya punya kulit ni tengah teruk. So dia punya kulit sendiri. Kulit tu dia, kalau kulit saya tengah teruk, dia akan tertarik. Dia sini tertarik, mata saya semua. Tapi jangan risau. Keadaan tu saya dah biasa sangat lalui, so tak ada apa. Kalau bahasa kita, berborak-borak tak ada kudis. Tak ada kudis pada saya. Cuma itulah orang tengok lah kan. Orang yang baru nak faham saya kan, dia tengok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Thank you. Bersama saya hari ni hari apa? Sabtu. Hari ni hari cuti. Selalu hari cuti, sepengalaman saya dan Tuan Najib, agak susah sikit nak tengok orang bangun pagi. Lepas subuh tak tidur. Join live. That's why saya sometimes kalau cuti saya lewatkan sikit. Lewatkan tu lah. Macam hari ni ke 8.30. Selalu kalau saya hari kerja, saya akan buat pukul 8 atau 8 lebih sikit. Okay. Hari ni tajuk Back to the Basic. So siapa tak dengar rugi. Serius. So tolong tekan button share. Siapa yang biasa follow live saya, kenal saya kan.
Kalau saya kata rugi tu rugilah. Okay, sebab saya tak reti nak berdouble meaning. Saya bukan orang yang reti. Itulah saya kata, sometimes kalau saya terfikir saya fake, saya padam terus live tu. Walaupun fake tu hanya 0.5% ke apa, sebab saya takut. So hari ni saya cubalah menyampaikan dengan sederhana. Okay? Semalam tu saya nak buat, saya ingat nak tunggu ramai masuk baru saya nak buat pengakuan. Bagilah ramai masuk dulu, baru buat pengakuan. Baru namanya buat pengakuan kan. Kalau buat pengakuan dekat sikit saja yang dengar ni, live ni pun belum tentu saya stay ni, saya padam agaknya lepas ni. Asmiza Ahmad, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Korang semua sihat? Saya tengah, kalau macam ni saya memang tengah gatal. Tak tahulah, salah saya lah agaknya. Tak jaga makan ke apa, Hari Raya kan. Waalaikumsalam. Saya memang tak boleh makan gluten. Gluten is apa-apa saja yang dalam tepung. Yang sepengetahuan saya, malah saya rasa gluten is lagi luas lah. Ada banyak dalam makanan kan, gluten. Gluten is barang penting. Ingredient penting dalam banyak barang-barang makanan. Itulah katanya back to the basic. Back to the basic tu sangat penting. Apa back to the basic kalau makanan? Kita makan nasi kan, daripada padi tu kan jadi beras, nasi, back to the basic. Tapi gandum pun basic juga kan, daripada gandum kan. Tapi itulah dia letak gluten. Beras pun sometimes kita kena pilih kan, bila kita berborak pasal makanan ni kan, Allah. Banyak makanan telah ada GMO. Saya pun tak pasti GMO tu stand for apa. Yang saya tahu GMO tu dia seolah-olah macam bahan sintetik yang merosakkan tubuh badan. Banyak sangat dalam makanan. Saya tak tahu apa tujuan dia diletakkan dalam barang-barang makanan ni. Roti pun kita kena tengok. Semua benda kita kena tengok. Beras pun kita kena tengok. Tapi itulah, nak katanya, nak jaga betul-betul makanan tu susah di akhir zaman ni. That's why, itulah katanya, kalau kita back to the basic betul-betul, sepatutnya kita follow sunnah Rasulullah, iaitu berniaga. Jika ramai orang Islam yang berniaga, lebih-lebih lagi terlibat dalam perniagaan pembuatan makanan ataupun pengilang. Dia yang buat makanan kat kilang, dia yang kilangkan benda tu. Tapi berapa ramai? Yang tu saya tak kaji. Korang boleh kaji lah, mungkin para pengkaji ramai dalam ni. Korang sendiri tahu situasi sebenar. Berapa ramai saja orang Islam yang terlibat dalam pengeluaran barang asas makanan. Beras, tepung, apa lagi? Beras, tepung, banyaklah barang asas kan. Tapi tak ramai. Sebab kalau kita orang Islam yang terlibat, kita ada tanggungjawab kita yang berat. Orang Islam akan pegang kepada prinsip-prinsip Islam, yang mana Islam ada garis panduan dia, yang kita orang Islam takut nak langgar. Kan, saya tak cakap lah orang bukan Islam melanggar sahaja. Itu pun tergantung kepada individu tu sendiri, kepada sikap dia bertanggungjawab ke tidak, dia sayang ke tidak masyarakat, dia sayang ke tidak negara, dia sayang ke tidak dunia kan, orang-orang yang lain walaupun orang Islam ke bukan. Tapi kalau orang Islam ni, kita ada satu regulation yang kuat kita kena pegang. Kalau kita langgar, kita tahu apa kesan dia kan. Allah Ta'ala turunkan apa kepada kita. Okey, hari ni tajuk sebenarnya luas. Tapi saya nak cakap sekejap saja. Maybe back to the basic ni saya akan kerap cakap. Hari ni tajuk memang khas back to the basic. Apa back to the basic? Semalam, ada sahabat kami datang ke rumah. Kalau kenal, beliau adalah, saya panggil pakar lah, pakar hartanah di Malaysia. Saya yakin ramai yang terlibat dengan properti sangat kenal beliau, Datuk Hafiz Sulaiman. Saya rasa beliau dah terlibat dalam bidang properti berpuluh tahun, bukan berbelas, berpuluh tahun. Walaupun umur beliau baru 40 kan, 40 sorry Tok kalau salah, 40 kot. Tapi berpuluh tahun sebab dari muda. Dari muda dia terlibat dengan institusi bank dan properti. Jadi saya, alhamdulillah, semalam semasa habis live, saya terbaca satu komen. Terbaca, habis live saya tak ingat siapa tanya. Komen tu apa? Bukan komen tu telah dipadam. The whole live tu telah dipadam. Jadi korang pun tak boleh nak rujuk siapa yang tanya. Saya pun tak boleh nak rujuk siapa yang tanya. Dia tanya tentang inflasi.
apa yang kita nak buat untuk berhadapan dengan inflasi. Korang semua ni okey ke tidak? Tak ada love and like, ada share tak? Benda ni saya kata penting untuk semua orang, termasuk saya. Apa kita nak buat bila berhadapan dengan inflasi yang tak lama lagi akan berlaku ni? Tak silap bulan Jun dan ke atas. Tak tahu berapa tahun akan berlaku. So kita akan ada satu kerisauan untuk orang-orang yang tak tahu tentang ekonomi. Dia tak berasa risau apalah. Dia tak tahu kan apa yang berlaku. Yang dia tahu bila dia akan berasa risau. Bila dia pergi kedai, dia beli barang. Contoh dia beli tepung dulu RM1.80 contoh. Tiba-tiba dia kena beli tepung tu harga RM2.80. Naik RM1. Kalau ikut persen tinggi. Lebih 50%. Masa tu baru dia akan rasa terduduk. Itu baru tepung. Belum lagi kita Encik Nur Fadil Abu Mansur doa mengharapkan kita semua doakan wife lekas-lekas sembuh. Semoga Allah sentiasa merahmati wife Encik Fadil, beri sembuh yang sesegeranya tanpa meninggalkan bekas. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So kalau yang tahu ekonomi dia risau. Sebab dia tahu apa yang akan berlaku secara global. Dia tahu yang kalau contoh orang yang ada duit, orang yang berniaga, dia tahu apa yang akan berlaku bukan sahaja kepada bisnes dia, tapi kepada orang-orang susah yang lain yang mungkin dia biasa tolong orang susah. So dia tahu dia kena pastikan bantuan double diberikan untuk orang-orang susah ni teruskan hidup. Itu belum lagi saya bincang pasal kita jangan fikir pasal orang susah tu ada tangan ada kaki. Itu bukan kerja kita untuk fikir benda tu. Itu sebenarnya kerja dia sendiri. Kerja orang-orang susah ni. Bukan saya panggil orang susah tu macam mana. Kerja setiap orang. Setiap orang ada tanggungjawab dia kepada diri dia sendiri, kepada keluarga dia. Itu back to the basic. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apa masalah orang. Mungkin ketua keluarga dia sakit kronik. Mungkin Allah uji kedua-duanya, suami dan isteri sakit kronik. Anak kecil-kecil. That's why mereka tergolong dalam golongan yang susah. Mereka guys pagi makan pagi macam tu. So, tanggungjawab kita, tanggungjawab semua yang ada di depan saya yang Allah kurniakan rezeki yang lebih untuk kita bantu dia orang. Ada kami punya platinum, Puan Salwa tu pergi sampai ke Sabah. Masuk ke pedalaman Sabah. Saya kata siapa suruh dia? Tak ada siapa suruh. Allah beri ilham kepada dia, Allah kumpulkan dia bersama orang-orang yang sama value dengan dia, suka tolong orang. Cara dia orang tolong orang tu bukannya duduk di tempat macam saya ni. Saya rasa macam kerdil lah bila berhadapan dengan orang-orang sebegitu. Cara saya menolong orang mungkin hanya dengan tekan button transfer. Kan? Tapi cara dia turun. Saya sangat respect kepada orang-orang yang gunakan tenaga dia, masa dia, safety, semualah dia mempertaruhkan keselamatan dia untuk pergi menyampaikan bantuan tu sendiri. That's why kalau kita jumpa orang-orang macam ni, kita kena appreciate, kita kena beri support, kita kena beri semangat. Dan kalau ada rezeki lebih, kita transfer lah serba sedikit. Dan contoh apa lagi? Siapa lagi? Abid Liu, yang terkenal lah, yang terus pergi ke negara, kan, negara-negara lain ni. Saya respect, saya doakan mereka. Semoga Allah lindungi mereka dan saya percaya Allah pasti akan melindungi orang-orang sebegini. Kerana dia membantu orang lain. Siapa yang bantu orang lain, Allah pasti akan bantu dia. Itu back to the basic. Okay? So, berbalik kepada saya bertemu dengan Datuk Hafiz. Bertanya tentang apa nak buat. Datuk, ada orang tanya saya, itu bukan kepakaran saya. Kan saya jawabkan memandai-mandai. Ataupun saya tiada asas untuk jawab. Mungkin saya tahu jawapan tu tapi saya tak ada asas. So, Alhamdulillah, rezekinya tetamu datang dan tetamu tu adalah pakar ekonomi. Datuk jawab macam ni. Boleh tulislah kalau takut lupa. Izah dia kata. Izah untuk inflasi macam biasalah. Kita kena terlibat dalam letakkan duit kita kepada investment. Dan perkara-perkara yang kalis inflasi. Antaranya dia sebut, saya hanya ulang balik Saya tak reti yang lain-lain. Kalau ada soalan lain, saya tak reti jawab lah Saya hanya ulang balik dan menyampaikan. Dia sebut tentang 3 perkara. Pertama, saham. Kedua, gold, emas. Ketiga, property. Of course, property.
Bukan sebab dia orang property. No, bukan dia orang property tapi memang property. Okay. So kita kena, pernah dengar tak? Don't put your eggs in one basket. Jangan letakkan semua telur kita dalam satu bekas. Once bekas tu jatuh, semua pecah. Pernah dengar? So sama macam kita punya money, kita punya duit. Kita jangan letakkan semua duit yang kita ada dalam satu tempat. So kita kena pecah-pecahkan dia. Even saya boleh cerita, saya boleh cerita part yang apa yang saya buat, yang saya tahu serba sedikit. Saya terlibat dengan saham, saya terlibat dengan gold, dan saya tu mewakili momentum internet lah. Suami saya, kami terlibat dalam property. Okay? So ketiga-tiga bidang ini kami terlibat dan kami tahu serba sedikit. Saya ulang lagi serba sedikit. Kalau nak tahu banyak, korang boleh bertemu dengan cari pakar-pakar. Pakar ekonomi, pakar keuangan, pakar gold, pakar property, ramai. Saya hanya beri idea untuk korang nak cari tahu apa. Cuma setiap benda ni, ketiga-tiga perkara ni ada pro and con. Okay, so nasihat saya, ni saya cerita dulu back to the basic belum lagi tau. Ini adalah pengenalan asas. Kalau kita terlibat dalam saham, saham memberi kita pulangan yang tinggi, all. Kan sometimes lebih 200%. Saya pernah dapat. Saya masuk dalam saham apa dulu? Lupa pula ni. MyEJ pun dulu pernah tinggi. Saya pernah merasa ribu-ribu ringgit. Ada lagi satu saham. Masya Allah, saya lupa betul ni. Saya beli anak dia. Saya tak beli mak dia, saya beli anak dia. Ya, Umi kat sini. Aduh, pakar kacau dah datang. Saya beli saham tu dan saya beli jual. Masya Allah, tetap untung. Untung dia lebih berapa ratus persen memang seronok. Kalau saya jumpa guru saham saya, Chef Rafiq, kita orang tergelak cerita pasal saham yang satu ni. Betul-betul terlupa lah, Masya Allah. Chef Rafiq boleh cerita balik lah kalau Chef Rafiq perasan ni. Saya rasa Chef Rafiq dah pergi Dubai ke? Saham begitu. Kalau sekali untung, tinggi gila. Okay? Kita pun, korang pun tahu kami ada kawan-kawan di DNK, sahabat kami, Haji Asri, Datuk Wira Haji Asri, sahabat kami juga. Kami dapatkan info-info lah, tapi more kepada untuk diri kami. Untuk diri kami gunakan ilmu-ilmu tu. Tetapi yang saya cerita ni adalah berdasarkan jawapan Datuk semalam, Datuk Hafiz Sulaiman. So kalau saham memang tinggi, tapi kena ingat apa yang memberi pulangan yang tinggi, risiko dia sangat tinggi. Dia punya kejatuhan pun dia boleh macam bom jangka. Tu biasa bagi orang yang biasa main saham. Dia tahulah. Contoh Sapura Energy. Terkenal ni Sapura Energy. Sapura Energy saya rasa terkenal untuk, saya yakin akan menjadi terkenal untuk beberapa ketika ni, sebab kita baru saja tengok debat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Datuk Seri Najib Razak. Mereka berbincang tentang Sapura Energy. Okay? Kenapa? Kenapa Sapura Energy tu naik nama dia? Sebab saya tak mau cakap lah kroni ke tak kroni ke, bukan bidang saya. Saya sendiri beli saham Sapura Energy. Saya sendiri kenal dengan Sapura Energy. Bukan kenal dekat owner dia tu, bukan. Saya kenal sebab saya beli unit saham dia. Saya terlibat dengan saham sejak saya duduk di rumah lama lagi. So dah lama lah. Ya, awak tak mau tembak Umi. Dari 2016 rasa saya berguru dengan Chef Rafiq. Oh, tak maulah. So saya kenal beberapa nama saham lah. Okay. Sebab saya untungnya back to the basic, saya pegang satu asas, ialah sebelum kita terlibat dengan apa-apa juga perkara, kita kena belajar. Dan bila kita nak belajar, cara belajar yang paling best ialah kita masuk, kita buat dalam perkara itu. Kita buat, selagi kita tak buat, selagi kita tak mengalami untung rugi, itu belum betul-betul belajar. Setakat belajar, duduk, duduk. Okey, faham. Itu bukan 100% belajar. Itu baru belajar melihat, mendengar, mencatat. Belajar yang sebenar bila kita dah habis proses melihat, mendengar, mencatat, kita buat. Itu yang ada perkataan dalam momentum, buat je. Buat je tu khas untuk
melengkapkan siri pembelajaran. Okey, pandai sayang. So, saya suka masa saya belajar saham dengan Chef Rafiq, saya memang bagi tahu Chef, saya punya niat untuk 2 tahun pertama belajar. Belajar maksudnya rugi-rugilah, untung alhamdulillah. Tiada sebarang tekanan kepada saya. So, bila kita berhadapan dengan apa-apa ilmu, apa-apa bidang tanpa tekanan, ia lebih seronok. Dan ilmu yang banyak kita akan dapat. Malah ilmu yang lebih dalam kita akan dapat. Okay? So, antaranya apa? Saya gunakan beberapa puluh ribu yang saya ada. Perlu diingat untuk main saham, kita tak boleh gunakan simpanan kecemasan. Tolong jangan. Kita tidak boleh gunakan duit yang kita fikir nak buat apa. Oh, saya ada duit lah nak buat rumah. Saya nak masuk rumah. Saya ada duit nak kena buat elektrik, buat paipan. Benda-benda asas nak masuk rumah baru tu jangan guna untuk main saham. Kita pernah dengar tak kalau siapa yang terlibat dengan saham, guna duit yang kita tak gunakan. You faham tak? Kita ada certain duit, kita ada amount. Amount yang agak besar. Kita portionkan dia. Duit ni jangan usik ni untuk nak masuk rumah ni. Benda-benda asas rumah kena ada. Oh, ni jangan usik, ni modal bisnes. Jangan usik modal bisnes kita. Oh, ni duit simpanan anak-anak pendidikan. Sakit pening dia. Ni duit simpanan. Kena ada duit kecemasan dia. Tiba-tiba dalam satu portion tu, dalam besar tu ada satu portion yang, oh duit ni kita tak, ni ada, tak ada pun tak apa. Duit ni kita guna untuk investment. Sebab bidang investment, lagi-lagi kalau you masuk bidang saham, risikonya setinggi pulangannya. Kena ingat tu. So, bila kita kata put saya ada duit itu, kita anggap itu duit untuk pelaburan ilmu. Rugilah. Untung, alhamdulillah. Okay? So, saya put 10,000 untuk belajar, untuk masuk dalam bidang saham. So, duit itu, saya dengan seronoknya beli banyak saham. Saya beli banyak. Chef macam, Chef dia tak marah saya. Dia dah tahu. Cara Puan Izzah memang dia akan sebab dia nak belajar. So, selagi saya tak beli saham-saham tu, saya tak ambil tahu nanti. So, saya beli banyak saham. Saya dah lupa dah. Kenapalah saya tak ambil gambar dulu saham-saham yang saya beli tu. Tapi kalau korang sebut, keluar balik kat telinga saya, terdengar kat telinga saya ingat saham apa yang saya beli dan saya boleh baca spekulasinya yang dulu punya. Yang sekarang tu kita just follow je lah. Macam, Mak Iji dah naik Mak Iji dah naik RM1 Chef. Macam tu. Kita sebut-sebut. Kita borak-borak macam tu. So, yang saya pegang sekarang saham tak banyak. Cuma Asia dengan Sapura. Cerita Sapura ni seronok. Saya dah lama tak ambil tahu dah tentang saham untuk beberapa tahun ni. Untuk setahun 2 tahun ni. Sebab yang senang je. Saya tak nak sakit jantung. Main saham ni dia kena jantung kuat Sebab dia terkejut macam tu. Saya pegang Sapura Energy. Okay, saya beli pada harga, seingat saya, kalau saya tipu minta maaf. Saya betul-betul lupa nilai jumlah dia. Kalau nak sebut pasal matematik ni dia memang ada silap sikit. So, saya minta maaf siap-siap. Kita anggaplah saya beli pada 38 sen seunit Sapura. Selang beberapa minggu, Sapura naik, seingat saya 70 sen ke 78 sen. Banyak. Sepatutnya saya jual. Sebab saya dah untung lebih 100%. Saham, dia laju. Okay? Once kau tak buka dan kau tak tekan sell, dia boleh jatuh. Dia jatuh. Saya lupa nak beli masa tu. Sebab you all tahulah, kami orang bisnes kan. Kami ke sana ke sini, banyak urusan kan. Jadi nak buka, sometimes kita tak terbuka. Jadi saya tak jual. Tahu-tahu saya tengok je saya tengok history dia. Wah, dah naik. Patutnya aku jual time ni. Tak dok makno. Tak jual. Tiba-tiba masa saya tengok tu dah turun. Turunlah ke berapa sen, 30 sen, 28 sen. Saya kata, okey lah. Dia turun, nantilah kita tunggu dia naik, baru jual balik. Tiba-tiba kita tengok dia, makin dum, jatuh. Sampai berbelas sen. Saya kata, ini dalam sejarah Sapura dah makin rendah dah ni. Kalau kita punya pengetahuan yang ada yang cetek sangat ni, kalau makin rendah ni, patutnya dia bounce balik. Dia naik balik. Tu tunggu. Tak, rupa-rupanya semalam saya tanya Datuk. Asal dia buat macam pasal Sapura? Kau tahu Izzah, Sapura sekarang berapa? 1 unit jadi 4 sen. Korang boleh check lah, saya tak check. Datuk yang cakap semalam. Sapura 1 unit 4 sen. Masya Allah, saya kata, ya Allah. 4 sen 1 unit. Sapura Energy. Satu company yang sangat besar ya you all. Yang melibatkan bilion. Revenue dia bilion. So boleh 1 unit 4 sen. Jadi kita tak tahu apa masalah dalaman dia dan sebagainya. That's why korang boleh check sendirilah, korang boleh kaji sendiri. Okay, itu saham.
itu saham. So, adakah saya terkejut? Tak payahlah nak terkejut. Buat apa? Kita dah tahu dah dunia saham memang macam tu. Kita gelak je lah. Jadi kita macam tak payah tengok. Tak payah tengok lah. Tak payah tengok yang saham kita beli tu, tak payah tengok. Dia nanti dia akan sakitkan jantung kita. Asia saya beli masa rendah, so sekarang dah naik sikit. Saya tak tahulah apa jadi pada Asia, so biar dulu juga. Emas. Emas, saya sarankanlah, saya sebagai seorang suri rumah, sedikit jawatan director, dan selaku orang-orang yang suka tahu banyak perkara, dengan bertanya kepada ramai orang tentang banyak perkara. So yang saya boleh share ialah, saya sendiri lakukan, belilah emas. Saya sendiri tahu. Kalau orang lain nak marah saya, nasib lah. Tapi saya sendiri. Belilah emas yang para wanita boleh pakai. Kita boleh pakai. Kalau yang dengar saya wanita, kita boleh pakai. Kalau yang dengar saya lelaki, suami, bakal suami, bagilah isteri atau bakal isteri tu pakai. Bukan dia nak kahwin tiba-tiba bagilah dulu, tak. Itu bukan cara saya dengan Tuan Najib. Sepatutnya bila kita berkahwin baru kita menyara. So jangan belum berkahwin dah bagi macam-macam kepada bakal isteri, sebab dah tunang. Bukan tu cara dia. Selagi belum berkahwin, tiada pun tanggungjawab memberi nafkah. Tak ada. So kita tak payah labur duit ke situ lah. Okay? Dah kahwin, dah jadi isteri kita yang sah. Itulah. Bermulanya wajib memberi nafkah, berilah. Berilah semampu yang boleh diberi. So beli emas yang pakai, yang isteri boleh pakai, yang kita sendiri boleh pakai. Kerana kegembiraan kita memakai emas lain. Kita kumpul duit. Pernah dengar tak? Kita kerja penat-penat, kita beli something yang kita suka. Kenapa? Sebab kita suka. Sometimes ada orang kata, buat apa nak beli benda ni? Membazir lah beli benda ni. Tak. Dia suka. Kenapa dia beli? Dia suka. Kenapa dia beli yang dia suka? Dia nak happy. Dia rasa kalau beli benda tu dia bahagia. Dia je yang tahu apa tahap kebahagiaan dia dapatkan sesuatu benda tu. So emas termasuklah menyukakan para wanita. Para wanita kalau dapat pakai emas, sampai bila kesukaan dia? Selagi emas tu berada di dalam leher dia, tangan dia, jari dia, suka. So sukanya dapat emas tu, sukanya memiliki emas tu, lebih besar nilai dia kalau kita fikir pasal value. Nilai dia berbanding kita keluarkan duit. Memang masa keluar tu nama Allah membeli, menang memakai. Masa beli tu memanglah dah kalah habis teruk. Simpanan kata RM10,000. Dah beli emas RM8,000, tinggal RM2,000. Kalah. Dah tak ada dah simpanan, tinggal RM2,000 je. Contoh Tapi menang memakai dia tu sangat menang. Emas lah yang saya percaya. Emas dan beberapa barang lain. Contoh kalau saya sendiri yang menang memakai. Saya tak sudah cakap pasal jam. Betul. Saya betul-betul bersyukur. Suami saya sanggup sudi nak adakan saya jam ni. Betul-betul berbaloi pada saya. Betul-betul berguna. Saya satu hari tak tahu berapa ratus kali saya tengok jam. Saya biasa tengok jam. Apa-apa je sebelum saya tengok apa-apa, saya akan tengok jam saya dulu. Tengok pukul berapa saat, berapa minit. Jadi ada orang apa yang berbaloi kepada diri dia, ada orang berbaloi bukan emas, bukan jam. Ada orang yang berbaloi pada diri dia. Dia akan sukanya kalau dapat beli. Kalau macam sahabat saya, kakak saya, Kak Iza Yusof, pada dia beli hartanah tu sangat menyukakan dia. Daripada beli benda lain, dia kata akak suka beli property. Tu terpulang. Ada orang setiap kali beli property, wah gembira dia selagi property tu ada lah. Berbaloi, walaupun beli property mahal korang. Tu sekejap lagi saya pergilah ke tempat property tu. So gold. Saya gold. Okay. Setiap kali saya pakai, tu jangan tanya saya pasal zakat. Zakat dia ikut negeri, ikut haul negeri. Itu kena tanya pakar zakat. Tapi kalau nak Google pun boleh. Zakat dia ikut negeri. Seingat saya kalau negeri Johor, zakat yang dipakai melebihi 850 gram baru dikenakan zakat. Contoh kita ada 1 kilo. Kan kita dah beli emas pakai. Tiba-tiba kita timang, dah 1 kilo. Tu tiba-tiba
Kayak ahli bisnes kan suka beli emas kan. Usahawan wanita tu kan suka beli emas kan. Lagi kalau orang-orang Kelantan saya tak tahu lah, saya rasa lebih sekilo lah dia orang ni. Seorang timbang sekilo. Bagusnya kiraan zakat untuk emas yang dipakai. Contoh ada sekilo, 1000 gram tolak 800, saya buat nombor bulat lah 800 gram. 800 gram untuk negeri, tak ingat saya negeri mana 800 gram. Terengganu ke? Kedah ke? 1000 tolak 800, so yang dikenakan zakat 200 gram sahaja. Kalilah 25% kali nilai semasa. Tetapi terbalik dengan zakat yang tidak dipakai. Contoh, gold bar. Atau contoh kita beli cincin gelang tapi terlupa nak pakai dalam setahun tu tak pakai. Kita mungkin orang yang tak suka pakai emas, beli je sebab ikut orang. Dia kata beli emas, saya beli emas lah. Kan, tapi tak pakai, setahun tak pakai. So kena zakat. Kalau ia melebihi 85 gram. Minta maaf kalau saya salah. Cek balik. Okay? 85 gram ke atas kena zakat. Tetapi, contoh kita ada 100 gram emas yang tidak dipakai. Macam mana cara kira zakat? Semua tu kita kira. Kali dengan 2.5%. Yo. Tu anak aku dah mula. Okey, sekejap lagi Umi berhentilah. Aduh, Umi pun dah gatal. Sekejap lagi lepas pergi property matilah aku, back to the basic tak sempat lagi ni. Ekonomi je pun dah lama ni. Jadi cara kira zakat 100 gram tu yang tak dipakai tu kali dengan 2.5%. Tu cara dia, korang boleh check balik. Okay, boleh tanya pada orang-orang yang arif. Serba sedikit. That's why saya sangat sarankan belilah emas yang dipakai. So korang boleh pakai. Dan mudah digadai. Jangan, saya tak galakkan untuk gadai. Tapi kalau kita dah terdesak, kita pergilah ke instrumen-instrumen pegadaian Islam. Kan? Di Bank Rakyat ada. Di Arahnu kan? Di Agrobank ada. So semua saya pernah pergi dulu tu. Pernah pergi dan mungkin akan datang pun pergi lagi. Kita tak tahu kan rezeki kita. Yang penting kita dah ada benda yang untuk kita dapatkan cash segera. Simpan emas, dia punya kebaikan itulah. Kita boleh dapat pencairan segera. Pencairan is kita boleh dapat money dengan segera. Untuk kita gunakan sewaktu kecemasan. Kalau berlaku kecemasan. Tetapi macam biasalah, beli emas kalau untuk orang-orang ekonomi, dia cakap emas naik dan boleh turun. Dia ikutlah dunia ni. Dia boleh naik, boleh turun. Okay? Dia macam tak ada bar. Macam tu. Okay? Saya tak sure yang tu. Yang tu, Pakar Gold boleh cerita lebih lanjut dalam live tuan-puan lah. Tuan-puan boleh follow kat diorang, boleh tanya kepada diorang. Adakah dia tidak ada bar penurunan. Mungkin kalau hari ni kita beli hari tu masa raya, RM280 per gram. Mungkin tiba-tiba ni lepas sebulan raya ni dia turun 200 per gram. Mungkin kan penurunan sangat banyak, drastik kan. So tanya pada pakar emas lah. Okay? Saya sendiri malas nak bertanya-tanya sebab saya memang beli untuk pakai. Saya ada 2 orang anak perempuan, so kami pakai. Okay? Tetapi pada saya untuk back to the basic, untuk sederhana, kita janganlah letak semua duit kita beli emas. Ni semua duit yang ada ni beli emas. Jangan. Itu yang katanya kita kena letakkan duit kita pada banyak tempat. Saham kita try tengok pasaran saham. Emas kita beli, kita ada pegang juga, apa-apa emergency kita boleh cairkan. Dan last, property. Okay, property satu je saja yang Datuk selalu nasihat saya dengan Tuan Najib. You peganglah kata-kata ni, nasihat ni sangat betul, sangat bagus. Beli property di bawah harga. Faham tak? Beli property under value. Di bawah harga dia. Jangan kita beli property over value. Mungkin contoh, saya bagi kawasan alah saya tak tahulah. Saya sebut je sekadar sebut salah jangan marah Contoh saya Berjaya. Okay? Kita nak beli rumah. Saya dulu pernah nak beli rumah dekat saya Berjaya. Dalam berapa tahun lepas 10 tahun lepas. 10 tahun lepas ke? Kurang 10 lah, 8 ke macam tu. Saya nak beli satu rumah banglo. Bukan banglo, Sembedi. Sembedi. Di Cyberjaya. Kan rumah dia lawa-lawa. Rumah dia lawa-lawa, gated kan. Cantik, dia jaga kat luar. Dia macam style Eco World lah. Dia jaga semua taman semua tu. Lawa rumah dia. Fully furnished. Harga masa tu 1.9 juta. Mahal. Waktu tu 1.9 juta. Kenapa saya tak beli? Sebab dikatakan harga waktu itu adalah harga overvalue.
Dia cerita tentang masa depan. Cyberjaya ni akan naik sekian-sekian tahun. Lagi berapa, 5 tahun akan naik. Kita akan bina highway sana sini. Kita akan jadikan hub pusat perindustrian. So semua orang bertumpu ke sini. Jadi harga dia naik. Waktu harga yang dia jual rumah tu memang harga melambung atas shilling. That's why saya dinasihatkan jangan beli. Alhamdulillah saya tak beli. Sebab kita tengok sekarang rumah-rumah di Cyberjaya macam mana kan. Siapa yang main property dia tahulah. Jadi penting kita beli apa-apa bangunan, rumah, shop lot yang bawah harga. Adakah tidak ada? Banyak kena cari. Penting kalau you all nak beli hartanah ataupun nak terlibat dengan property, cari guru. Cari guru yang korang boleh percaya. Guru yang betul. Yang nasihat dia bukan untuk kepentingan dia. Tetapi untuk kepentingan sejagat. Untuk orang lain. Dia kesian kat orang lain. Tak nak tersontut macam dia contoh. Saya dan Tuan Najib bersyukur kami ada sahabat yang memang alhamdulillah saya kira ikhlas berkawan dengan kami. Bersahabat dengan kami. Kami dah berkawan lama. Jadi apa-apa kami nak beli saya akan tanya Datuk Hafiz dan sekutu-sekutu dia lah. Dia bisnes dengan ada kakak dia semua, saya akan tanya. Ikin, aku nak beli yang ni, boleh tak? Kau tolong check. Sebab dia ada valuable dia semua tu kan. Nanti dia check kan, Izzah. Okey ni kalau kau nak beli. Ataupun Izzah, mahal lah Izzah. Macam tu. Izzah ni kau boleh cari tempat yang lagi better. So kita dengar. Tugas kita bila kita bertanya, kita kena dengar. Jangan kita bertanya tu untuk kita lawan kenyataan tu. Baik tak payah tanya. Kalau kita memang niat nak, saya just nak tanya je. Saya tak nak dengar pun dia cakap, tak payah tanya you all. Jangan you all buat orang lain pandang annoying dengan korang. Dia ni tanya tak nak dengar cakap. Annoy betul lah. Jangan tak pasal-pasal kan jadi orang yang annoying. Bila kita bertanya, kita memang niat apa dia cakap kita terima dan gunakan jawapan dia untuk kita punya panduan. Kalau kita boleh dengar cakap dia. Tak payah beli, okey. Walaupun hati kita nak sangat, membuat-buat nak ni. Beli property pun sama, orang-orang property tahulah. Jangan beli ikut emosi. Jangan sebab cantiknya, bestnya, ni. Kita beli sebab emosi. Beli property ni satu jangka masa yang panjang. Sekali kita dah tersalah buat keputusan, dia akan memakan duit kita berpuluh tahun. Kan ikat property lama. 20, 30, 40. Kan? Ikut umur, ikut kita punya pilihan. Okay? So, kena hati-hati sebelum memiliki sesebuah property. Property, kata Datuk, harga dia, bila kita dah dapat harga yang under value, bawah value, kita dah untung dah. Dia sama ada kita, bila dia naik, kita untung. Bila dia turun, tak menjejaskan kita sebab kita dah beli under value. Sebab property dia ada satu harga lantai dia, yang dia takkan jatuh daripada harga lantai. Tapi kita kena pandai. Beli harga dekat dengan lantai. Ni harga shilling, ni harga lantai. Beli harga dekat dengan lantai. Ataupun beli harga lantai lagi bagus. So, tak ada rugi apa-apa. Jadilah apa pun. Berlakulah inflasi pun. Kita punya property akan kalis. InsyaAllah. Tapi kalau kita dah beli property yang ramai tersontut sekarang ni adalah bila mereka membeli property over value. Mereka membeli property sebab spekulasi. Kawasan tu akan naik. Itu yang bahaya. Itu saja yang saya boleh share sedikit. Sebab saya bukan pakar. Sekali lagi saya ulang, saya bukan pakar property. So, korang boleh tanya orang-orang yang pakar. Dapatkan nasihat mereka dan mungkin nasihat mereka ada sedikit perbezaan dengan nasihat saya. Jadi gunalah ikut korang punya pengetahuan juga dan insting. Keempat. Dia tak ada keempat. 3 tadi saya dah terangkan sedikit. So terpulang kepada kebijaksanaan masing-masing. Back to the basicnya apa? Ini penutup. Back to the basic is penutup. Saya fikir macam ni. Allah dah cakap. Kalau kita mengeluarkan harta, sebahagian harta kita kepada orang lain, bersedekah, infak, zakat wajib. Apa lagi yang terlibat dengan memberi? Memberi, sumbangan, hadiah. Okay? Allah janji Allah akan ganti. Kalau kita memikirkan benda tu lah. Kalau kita mengharapkan Allah ganti, jawapannya iya. Allah mesti akan ganti. Tetapi suka saya nak ingatkan, kita kena ajar diri kita memberi kerana kita bersyukur dengan rezeki yang Allah beri kepada kita. Bukan kerana kita inginkan Allah ganti.
Oh, nanti kalau nak jadi kaya kena sedekah. Kita sedekah. Betul, itu pun cara yang bagus bagi kita tolong orang. Dan Allah memang akan ganti punya. Tapi alangkah bagus kalau kita jadi hamba Allah. Yang kita beri tu sebab kita nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya Allah, kau dah beri aku banyak sangat. Inilah aku beri kepada orang, kepada hamba engkau yang lain kerana engkau, ya Allah, kerana engkau dah beri aku banyak. Bersyukur. Kita ajar diri kita tiada niat untuk ya Allah nanti ganti, ya Allah nanti. Boleh, itu boleh, tak salah. Sebab kita meminta kepada Allah. Tetapi kita sedikit-sedikit ajar diri kita juga apa saja kita buat baik kepada orang, kan, kepada keluarga, kepada kaum kerabat, kepada orang-orang. Beri sedekah ke, beri pertolongan ke, beri apa lagi, beri ilmu ke. Niat dia kerana kita bersyukur kepada Allah atas keselamatan agama yang Allah beri kepada kita, atas keselamatan diri yang Allah beri kepada kita, kepada anak-anak kita, atas keselamatan harta benda, rezeki yang Allah beri kepada kita. So kita mohon kepada Allah, ya Allah, terima kasih banyak kerana engkau telah berikan aku sekian, kan? So kita beri kepada orang. Okay? Back to the basic is, walaupun banyaklah ilmu-ilmu ekonomi di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, dan the whole thing is, back to the basicnya ialah, jangan takut untuk kita memberi kepada orang di saat kita senang maupun susah. Okay? Itu adalah back to the basic. Balik semula kepada asas. Ilmu yang Allah beri pada kita ni hanyalah asas. Engkau beri, aku gandakan. Kan kalau kita fikir yang tu, tak salah pun sebenarnya. Jadi, kenapa kita kena takut? Kalau dekat ilmu sebelah sini, kita boleh berkira-kira. Nak letak duit kita kat mana? Kat bank ke, dekat gold ke, dekat property ke, dekat saham ke, ataupun unit trust dan sebagainya, kan? Tapi di sebelah sini Allah ajar kita, berilah. Nescaya aku akan, apa? Allah janji banyak, Allah janji yang baik-baik dalam Quran bagi orang-orang yang suka memberi, membantu orang lain. Tak kiralah beri harta ke, beri tenaga ke, beri ilmu ke, beri apa yang Allah beri pada kita. Allah beri kita kesihatan, tenaga yang lebih, tolong orang. Allah beri kita rezeki yang lebih, beri orang bantuan, duit dan sebagainya. Allah beri kita ilmu yang tinggi sedikit yang boleh digunakan oleh orang lain, kita memanfaatkan untuk orang. Okay? Ikutlah apa yang Allah beri rezeki pada kita. Itu adalah back to the basic. Yang kita tak payah nak risau sebenarnya. Kalau kat sini kita boleh risau nak masuk yang mana, adakah spekulasi, kena baca fundamental, semua kita kena ambil tahu dan sebagainya. Sebelah sini kita tak payah fikir apa-apa. Kita, okay, Allah kata beri. Sedikit ke banyak yang kita ada, beri. Beri saja tuan-puan. Dengan syarat, adalah syarat-syarat dia. Yang tu pun korang kena belajar juga. Okay? Tapi ambil saya punya asas yang tadi tu. Dalam kita belajar apa-apa ilmu, apa-apa bidang, kita buatlah. Belajar solat, kena solat. Belajar solat sunat tahajud, solat sunat duha. Waktu dia bila, berapa rakaat boleh, kan? Apa doa dia yang baik yang kita boleh minta. Belajar. Buatlah. Buat. Jangan tak buat, kan? Kalau belajar apa-apa pun kena buat. Tak kisahlah korang nak faham tentang apa, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, yang penting laksanakan. Okey, korang jaga diri semua. Sebenarnya kami nak pergi ke kursus haji. Doakan perjalanan kami ni Allah beri rahmat. Dan paling penting saya minta doa semua orang yang baik-baik di depan saya ni. Doakan kami dapat tunaikan haji tahun ni. Doakan Allah panggil. Saya tawakal lah. Allah nak panggil tahun ni ke, tahun-tahun hadapan ke, saya tawakal. Tetapi Allah tahu, saya berharap sangat dapat pergi tahun ni. Tapi tak apa. Semuanya atas izin Allah. So, saya minta doa semua. Okey korang, sorry. Saya nak minta maaf semalam. Semalam, saya ada tersalah cakap sikit tau. Saya nak minta maaf, saya nak buat disclaimer. Saya tak nak dikatakan orang menipu. Semalam, masa saya bercakap-cakap tu, ada satu saya cakap agak melampau. Saya minta maaf. Kat mana Saya ada cakap, seingat saya, sebab saya dah padam dah live tu. Saya nak ulang balik sebiji-sebiji pun saya tak ingat. Yang saya ingat, yang saya rasa agak melampau is, saya cakap waktu saya menelaah buku daripada saya kecil sampai sekarang, setiap muka surat, saya tercakap perkataan tu lah, setiap muka surat saya conteng.
Saya nak minta maaf, saya mau disclaimer, bukanlah setiap muka surat buku-buku tu. Nanti mbak saya cek balik, oh bukan setiap muka surat. Okay? So saya tak nak digelar penipu. Saya memang menconteng buku, menggaris buku, mengeluarkan isi buku dengan menulis untuk saya ingat. Dia banyak cara untuk orang ingat kan, apa yang dia belajar. Cara saya ingat ialah itulah. Kalau saya garis, saya warnakan ke ataupun saya tulis balik, saya ingat. Tu belum buat lagi, kalau buat lagi ingat lah kan. Tapi bukanlah setiap muka surat, bukan. So saya minta maaf, semalam saya ada sebut tak silap saya, setiap muka surat buku-buku saya, tak. Dia bukan setiap muka surat. Dia mungkin saya boleh katakan banyak muka surat yang saya akan conteng. So saya minta maaf lah sebab saya, yalah bila kita cakap ni kita macam terhype sikit. Tu yang terhype tu yang saya nak elakkan tu. Tapi bila dah terhype tu, itulah natijahnya. Sebab itu saja saya kena padam live saya tu. Itulah saya takut. Saya takut nanti ramai lagi dapatkan live tu kan. Dia tengok balik live tu. Live semalam agak seronok, agak best sebenarnya. Saya cerita pasal berbelanja kan. Pasal anak-anak semua orang suka. Tapi saya terpaksa live. Padam lah. So harap hari ni saya tak ada hype sangat. Tak ada hype apa-apa. Dan saya bolehlah tak padam. Bolehlah kekalkan live ni. Korang tekanlah button share. Supaya ramai boleh menerima manfaat dengan ilmu yang saya sharekan tadi. Daripada sahabat kami Datuk Hafiz Sulaiman. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa Puan Aniza. Tak apa, saya tak marah pun siapa yang tak dapat join live secara live ni. Kan lepas share-share ramai yang jumpa saya masa saya raya, saudara mara kan. Bila suami saya pun dia kata dia tengok live saya. Kadang-kadang saya tengok malam. Saya tengok malam, Kak Iza. Tak apa. Saya tak kisah kan. Yang penting dapat ilmunya. Dan saya yakin orang-orang yang dapat ilmu tu adalah orang-orang yang Allah pilih lah. Kan? Semua orang, semua yang kita duduk kat dunia ni, semua pilihan Allah. Nak duduk kat mana, nak buat apa tanggungjawabnya, kan? Semuanya atas pilihan Allah. Tugas kita adalah buat yang terbaik di mana kita duduk. Dan kita jangan dengki, khianat ataupun iri hati kepada tempat duduk orang lain. Kena jaga hati tu. Kalau nampak orang lain rezeki dia, Masya Allah mewahnya rezeki dia. Kan? Rumah ada 10 biji, besar-besar, kereta. Hutang tak ada pula tu. Jangan kita iri hati, dengki, khianat. Kita tak tahu. Ini back to the basic kedua kalau korang boleh dapatkan ilmu ni. Allah bagi laba, Allah bagi keuntungan yang besar kepada hamba dia yang dia pilih. Sebenarnya, yang orang nampak adalah keuntungan dan laba yang besar ni. Laba yang besar ni. Tetapi, yang orang tak nampak di belakang keuntungan yang besar ni, orang yang sama diuji dengan ujian sebesar gaung, sebesar alam. Orang tak nampak yang tu. Kebanyakannya orang-orang yang kuat ni, orang-orang yang hebat ni, dia tidak mempamerkan kesusahan dia. Kerana what for dia kata, semua orang pun ada susah masing-masing. So apa saja ujian untuk dia, dia hadap. Ujian tu memang khas untuk dia. Tetapi seketika akan datang beberapa waktu selepas itu Allah beri pula laba, rezeki, nikmat yang besar. Besar dia bukan calang-calang besar. Allah bagi bertalu-talu rezeki dia. Malangnya orang-orang kita ni, waktu itulah yang mereka nampak. Waktu itulah yang mereka kata macam-macam kepada orang yang menerima laba yang besar ni. Sombonglah, bongkaklah, jual elio lah, apa lagi. Menunjuk-nunjuk macam-macam. Perasaan bagus lah, macam-macam. Kan? Waktu inilah bila nampak orang terima laba yang besar. Sedangkan tiada siapa pun lihat kecuali Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Bila masa belakang tu, di tepi, kiri, kanan, atas, bawah, orang yang sama menerima ujian demi ujian demi ujian yang sangat besar. Jadi, back to the basicnya ialah bersihkan hati, buat yang terbaik di mana kita berpijak. Apa saja tanggungjawab kita, buat yang terbaik. Jangan tamak. Jangan tamak. Tu kena jaga diri daripada nak lebih lagi. Nanti kita akan sakit dan kita akan rugi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.